Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar, ini Agenda Awani. Malam ini kita akan berbicara berkaitan dengan My Digital ID yang sudah pun dilaksanakan oleh pihak kerajaan, dan kerajaan berhasrat untuk lebih ramai rakyat mendaftar My Digital ID untuk memudahkan mereka mengakses perkhidmatan kerajaan dan juga sektor swasta secara dalam talian. Dan setakat hari ini pendaftaran agak memperangsakan, tetapi mungkin ada isu-isu yang berbangkit yang masih menjadi persoalan berlegar di fikiran rakyat. Mengapa mereka menangguhkan pendaftaran My Digital ID, dan bagaimana juga penambahbaikan terus dilakukan oleh pihak MIMOS misalnya untuk memastikan My Digital ID ini memenuhi objektif yang ditentukan oleh pihak kerajaan. Jadi saya amat bertuah pada malam ini orang kuat My Digital ID ada bersama saya di sebelah kanan saya, Cik Muhammad Mirza Muhammad Noor, Ketua Pegawai Eksekutif My Digital ID Sdn Bhd. Assalamualaikum Cik Mirza, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih walaupun dengan kesibukan tugasan harian sempat menjenguk Astro Awani pada pagi ini. Ya. Cik Mirza, kalau kita nak mulakan My Digital ID, di mana kita nak memula? Apa yang menyebabkan kerajaan memperkenalkan My Digital ID, dan apa sebenarnya tujuan utama dengan pelaksanaan My Digital ID? Okey. Pertama sekali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton Astro Awani, dan terima kasih kerana menjemput kami bersama-sama sesi hari ini bagi penerangan Digital ID. Okey, aspirasi kerajaan untuk Digital ID, kerana Digital ID ini adalah satu pengenalan diri yang sah untuk rakyat Malaysia. Okey, ini adalah satu inisiatif untuk melindungi rakyat Malaysia untuk transaksi di dalam talian. Okey. Ia juga akan digunakan untuk memudahkan segala urusan rakyat untuk mendapat sama ada perkhidmatan kerajaan ataupun saluran bantuan kerajaan terus kepada rakyat itu sendiri. Jadi dia punya kemudahan untuk rakyat tu nombor satu. Nombor dua adalah untuk melindungi rakyat Malaysia untuk sebarang transaksi dalam talian. Adakah persoalan berkaitan dengan persepsi rakyat My Digital ID ini akan menggantikan MyCard? Adakah betul begitu atau bagaimana? Oh, tidak betul. Tidak betul sama sekali. Tidak betul sama sekali. Ini adalah kerana MyCard itu dilindungi di bawah Akta. MyCard sekarang ni kalau kepenggunaannya yang kita biasa tengok adalah over the counter. Kalau kita pergi pejabat-pejabat kerajaan, even banking also, dia memang menggunakan MyCard SOP-nya sekarang ini. My Digital ID penggunaannya sekarang adalah di dalam dunia digital, alam digital. Jadi perbezaannya ketara dan kita tidak menggantikan MyCard. Okey, faham. Jadi bagaimana My Digital ID ini berfungsi dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia, Cik Mirza? Okey. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tujuan utama adalah memakmurkan rakyat, memberi kemudahan kepada rakyat. Jadi lihat daripada kita boleh lihat daripada berbagai perspektif. Perspektif yang paling mudah untuk kita tengok adalah dari segi perkhidmatan kerajaan itu sendiri. Di dalam dunia digital, sistem perkhidmatan, satu-satunya benda items yang belum wujud lagi di Malaysia ini adalah penentuan seseorang di dalam talian. Pengenalan. Jadi dengan adanya My Digital ID, ini adalah menentusahkan seseorang itu di dalam talian. Okey. Apakah impaknya kepada servis kerajaan kepada rakyat? Impaknya adalah servis kerajaan kalau sekarang ni 9 hingga 5, apabila sudah go secara dalam talian, dia akan go beyond, melebihi daripada waktu perkhidmatan. Lebih melebihi daripada 9 hingga 5. Maksudnya anytime. Anytime. Malam, tengah pagi, awal pagi, semua boleh buat. Dan rakyat boleh buat bila-bila masa di rumah masing-masing. Jadi tidak perlu lagi pergi ke kaunter. Itu adalah aspirasi kerajaan untuk masa hadapan. Dari Cik Mirza, ramai yang beranggapan bahawa My Digital ID menyatukan semua perkhidmatan atas talian berkaitan dengan kerajaan. Sebelum ni kita ada ID kita untuk password, buka laman web ataupun aplikasi JPJ misalnya. Kita ada password ataupun kata laluan untuk kita berurusan dengan LHDN misalnya.
ataupun mereka yang mendapat bantuan kerajaan seperti e-kasih dan sebagainya, mereka memerlukan bantuan, mereka ada kata laluan dan juga password mereka. Adakah ini sebenarnya yang dimaksudkan? Maksudnya menyatukan semua sistem-sistem yang sedia ada dengan hanya satu pengenalan. Adakah begitu ataupun ada benda-benda lain yang sedang diusahakan? Okey. Sekarang ini dia dimulakan dengan langkah tersebut, iaitu menggunakan My Digital ID sebagai log masuk tunggal. Okey. Tetapi daripada bajet 2025 minggu lepas, YAB Perdana Menteri turut menyatakan yang My Digital ID ini menjadi satu aplikasi tunggal ataupun super apps. Di mana kalau kita faham super apps ni kesemua untuk kerajaan, untuk aplikasi kerajaan secara dalam talian. Kesemua aplikasi kerajaan akan dipusatkan atau dipaksikan di bawah My Digital ID. Jadi kita boleh bayangkan perkhidmatan kerajaan hanya melalui satu aplikasi My Digital ID yang mana di dalamnya berada kesemua aplikasi-aplikasi kerajaan yang lain. Jadi setakat ini di bawah perkhidmatan My Digital ID, berapa banyak agensi sudah bersama dengan My Digital ID ataupun masih dilakukan penambahbaikan ataupun penambahan dari sudut agensi dan juga jabatan kerajaan untuk bersama dalam. Okey. Kita sedang bekerjasama dengan kesemua pemilik aplikasi kerajaan. Setakat ini kita sudah mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Lebih daripada 50, but still long way to go. Betul, banyak lagi kena buat. Beratus lagi. Tetapi kita ada mempunyai satu kaedah untuk mempercepatkan. Jadi sambutan daripada pihak kerajaan amat menggalakkan. Tapi di sini suka juga saya terangkan juga My Digital ID, kepenggunaan My Digital ID tidak terbatas kepada perkhidmatan kerajaan. Kita juga sedang bekerjasama dengan pihak swasta. Dan alhamdulillah setakat 3 minggu lepas 16 bank di Malaysia telah menyatakan keinginan untuk berintegrasi dengan My Digital ID by tahun ini, sehingga akhir tahun ini. 16 itu semuanya local bank, 16 local bank. Jadi alhamdulillah kita sudah mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Dari kenyataan Encik Miza baru-baru ini sudah hampir 1 juta sudah mendaftar untuk My Digital ID, tetapi pastinya kita ingin terus melakukan promosi secara progresif dan juga promosi yang lebih baik untuk kita ada 33 rakyat sekarang populasi 30 juta. Jadi pastinya ramai lagi yang masih belum bersama dalam pendaftaran My Digital ID. Jadi bagaimana pihak My Digital ID mempromosi dan juga menggalakkan rakyat untuk mengambil bahagian, sama ada kena pergi kaunter ke, ada kios ke, ataupun terus atas talian download aplikasi melalui telefon bimbit anda boleh terus mendaftar My Digital ID. Bagaimana itu dapat memudahkan? Cara pendaftaran My Digital ID ini mempunyai 2 kaedah. Satu melalui kios ataupun melalui kios secara fizikal kita panggil. Banyak kios kita ni? Kita sekarang ni lebih kurang 1,000 kios. Banyak 1,000 seluruh negara. Di Sabah, Sarawak dan also kawasan pendalaman. Kita juga bekerjasama dengan strategic partner, contohnya dengan PADI. PADI under MCMC, di bawah yang bawah Pusat Internet Satu Negara, di bawah MCMC untuk penduduk luar bandar. Tetapi yang the main one, yang utama, pendaftaran yang utama yang pengguna boleh lakukan adalah melalui secara dalam talian. Kita memang sudah ada aplikasi untuk mendaftar My Digital ID dalam talian semenjak bulan 5 lagi. Pendaftaran ni secara talian ni menggunakan kaedah Know Your Customer lah, EKYC lah yang biasa kita dengar lah. Dia pendaftaran secara talian ni boleh what do you call that, boleh menjadi seringkas ataupun secepat 2 minit. Mudah je. Mudah, sangat-sangat mudah. 2 minit ataupun 2 hingga 5 minit lah saya katakan. Tak banyak butiran yang diperlukan lah. Tidak banyak butiran yang diperlukan. Hanya nama, IC dan juga pengambilan wajah. Ketiga-tiga faktor ni, nama, IC dan pengambilan wajah tu adalah penting. Kerana
identiti kita, identiti kita atau identiti seseorang tu adalah bergantung kepada 3 benda. Nama, IC yang number yang unik dan juga biometrik. Jadi wajah, pengambilan wajah secara online tu adalah untuk biometrik. Pengesahan diri secara biometrik. Dan ketiga-tiga parameter ini dibandingkan terus dengan database penggalan data di Jabatan Pendaftaran Negara. Dan sebagaimana disinergikan. Sebagaimana kita tahu, Jabatan Pendaftaran Negara menyimpan adalah satu dia panggil source of truth. Jadi untuk kita rakyat Malaysia, alhamdulillah kita bersyukur kerana Jabatan Pendaftaran Negara telah ditubuhkan sejak daripada 1948 kalau tak silap saya untuk membanci rakyat Malaysia. Jadi kita disebabkan adanya Jabatan Pendaftaran Negara, kita berpeluang membuat My Digital ID dengan yang mempunyai tahap assurance level, tahap keselamatan dan tahap keyakinan yang amat tinggi. Amat tinggi. Jadi itulah dia. 2 cara pendaftaran secara kios dan juga secara online. Dari aspek data peribadi, tadi Cik Miza dah sentuh sedikit. Tetapi sekali lagi lah, apabila kita digesa untuk daftar padu, hari itu pun kelam kabut. Ramai yang 50-50 tapi akhirnya juga mendapat sambutan juga kan di bawah DOSM kan. Tetapi sekali lagi rakyat kena daftar. Jadi apa guna macam-macam kita kena daftar ni kan. Jadi rakyat masih ada skeptikal kepada kerajaan. Tetapi mereka selalu bandingkan, oleh kalau pergi negara A ni senang je. Kita satu ID je semua boleh akses. Nak pula, tapi kat Malaysia ni nak bila kita sediakan My Digital ID, nanti ni tak selamat lah, password hilang macam mana, handphone hilang macam mana, yang dekat aplikasi lain padu tu macam mana pula, ada duplication dan sebagainya. Mungkin Cik Miza nak terangkan sikit. Okey. Pertama sekali ingin saya kongsikan di sini. My Digital ID tidak menyimpan sebarang data peribadi. Tidak sama sekali. Ini jelas, jelas. Sebab My Digital ID ni kita boleh bayangkan sebagai kunci digital. Ini password je, macam ini kata password, laluan je. Kata laluan, betul. Untuk transaksi untuk kerajaan kan. Betul. So ini hanyalah satu kata laluan digital yang diletakkan di dalam telefon bimbit. Okey. Telefon bimbit pengguna. Jadi in terms of data tak ada pun. Tak ada masalah. Memang kita tidak simpan apa-apa pun. Okey. And then penggunaannya betul hanya digunakan untuk login, log masuk. Dan tapi eventually kita akan menjadi sebagai support apps. Jadi kita akan ada lagi pengumuman-pengumuman lain lah. Ada pengumuman lain sebab digital ID ni aspirasi kerajaan dia ada evolution, ada evolusi setiap masa. Jadi evolusi setiap masa dengan dengan kita kata dengan mandate untuk memudahkan rakyat dan menjaga keselamatan rakyat di dalam talian. Adakah saya boleh bayangkan, Cik Miza, mungkin 1 tahun, 2 tahun akan datang apabila saya kick in laluan saya melalui My Digital ID, saya boleh akses apa juga perkhidmatan kerajaan. Itu satu yang memang sentiasa kita mahukan melalui Jabatan Pendaftaran Negara, MyJPJ dan seumpamanya yang sentiasa kita berurusan atas talian ataupun dengan kaunter. Keduanya dari sudut inisiatif kerajaan. Jadi saya layak dapat SARA, jadi saya layak dapat STR. Adakah itu juga boleh kita bayangkan? Betul. Ataupun ribat-ribat lain yang MC bagi ke, dapat free telefon ke, anak saya sekolah dapat bantuan khas persekolahan ke. Adakah itu akan juga dimasukkan dalam laluan kita melalui My Digital ID? Ya, betul. Itu adalah salah satu evolusi My Digital ID. Semacam saya sebutkan tadi, kepenggunaan My Digital ID, evolusi My Digital ID adalah untuk kemakmuran rakyat. Okey. Kita memang nampak itu sebenarnya apa yang rakyat mahukan. Satu aplikasi satu window kerajaan, satu aplikasi kerajaan, log masuk, kita boleh tahu apakah perkhidmatan kerajaan yang terbuka untuk kita sebagai rakyat Malaysia. Apakah saluran bantuan yang memang kita layak. Jadi daripada situ, satu aplikasi untuk rakyat, kesemuanya untuk kita. Okey, besar mandat yang diberikan oleh kerajaan kepada My Digital ID, Cik Miza. Jadi banyak cabaran
Kerana kita tahulah negara kita ini negara muda sebenarnya. Orang kata kita dah matang, kita dah maju. Sebenarnya kita muda lagi, bawah 50 tahun lebih. Jadi pastinya data kita ni berselerak. Akses kita berselerak. Semua masing-masing ada silo cara mereka bekerja. Kerana semua sudah ada peruntukan kan. Tak boleh nak salahkan mereka. Agensi A buat dengan peruntukan mereka, agensi B simpan data kat sini, agensi C hanya melayani sekian-sekian rakyat. Jadi apa cabaran sebenarnya apabila kita memperkenalkan My Digital ID? Dia cabaran paling besar implementasi My Digital ID ataupun kita kata implementasi sesuatu teknologi barulah. Okey. Cabaran paling besar dia adalah change management. Change management ni kalau kita tengok macam My Digital ID ni dia meliputi rakyat, dia meliputi kerajaan dan juga dia meliputi sektor swasta di Malaysia. Jadi change management adalah cabaran yang paling besar kerana pemahaman teknologi itu yang pertama, kepenggunaan teknologi itu yang kedua, lepas tu isu yang biasa ditimbulkan keselamatan teknologi, security of technology. Suka saya kongsikan di sini yang dari segi keselamatan, dari segi teknologi itu sendiri, memang kerajaan sudah mandatkan untuk My Digital ID, untuk program My Digital ID, ia kena dilakukan dengan menggunakan teknologi tempatan. Bila disebut teknologi tempatan, ini merangkumi pembangunan dan juga research, penyelidikan, pembangunan dan juga roll out. Kena dibuat oleh anak tempatan. So di sini program My Digital ID sebenarnya telah dibangunkan sejak tahun 2016 oleh Pak MIMOS di bawah inisiatif kerajaan sendiri. Inisiatif rancangan sudah lama. Dekat 10 tahun dah ni. Inisiatif rancangan Malaysia ke-11. Jadi itu masa tu memang kerajaan sudah ada visi My Digital ID ini memang diperlukan. Kalau kita ingat kembali zaman internet masuk lebih kurang 20 tahun yang dulu ke dalam Malaysia. Dari situ kerajaan sudah mempunyai visi, sudah nampak kepenggunaan penentusahkan identiti secara dalam talian. Itu adalah amat penting. Ini semua untuk melindungi keselamatan setiap rakyat Malaysia. Cik Musa, ini yang digembar-gemburkan oleh pihak yang tidak menyukai cara kerajaan melayani rakyat melalui My Digital ID. Mereka menggembar-gemburkan tak selamat, akan terbuka kepada data breach. Dalam kita bercakap ni pun dia kata ada juga syarikat-syarikat tertentu sudah pun mengetahui kita punya data, handphonenya lah, ID, my card kita lah, alamat rumah kita lah, isi rumah kita dan sebagainya. Jadi mengapa kita nak tambah lagi pendedahan ini yang ada ni sekarang kerajaan tidak memberikan keyakinan, sekali lagi keyakinan, the confidence of the society, of the people, how whatever new implementation buat digitalization yang diperkenalkan. Okey. Saya bercakap dalam konteks My Digital ID. My Digital ID saya adalah kunci digital sahaja. Okey. Dari segi keselamatan tadi, teknologi memang teknologi dalaman, teknologi tempatan yang buat research dengan development dahulu. Kita tak adalah kat luar negara tu 100%. Ini dijamin. 100% adalah milik rakyat Malaysia. Teknologi, kita tidak menggunakan teknologi asing. Semuanya teknologi berdasarkan teknologi kita, tempatan. Kita ada 32 paten bersama dengan teknologi ini. Dah didaftarkan pun. Dah didaftar pun. Jadi dari segi keselamatan, jangan usai. Itu jaminannya lah. Itu jaminan dia. Dan nombor dua tadi, soalan nombor dua tadi. Bagaimana memberikan keyakinan, confidence level? Yang itu kita boleh kaitkan dengan penyimpanan data. Okay. My Digital ID memang tidak simpan data. Kita bagi kunci digital untuk kemudahan rakyat. Itu saja. Kunci digital untuk kemudahan rakyat. Dan saya terlupa nak kongsi tadi, yang kunci digital ini untuk rakyat Malaysia, kunci digital dia akan habis tempoh dalam 1 tahun. Betul, kita kena renew. Tapi untuk rakyat Malaysia, kita buat auto renewal. Auto renewal. Kalau kita terlupa, dia automatik lah. Dan juga CJ digital ni dia ada cost.
di belakangnya. Takbiran lah. Tapi kerajaan menanggung absorb untuk rakyat Malaysia, kerajaan absorb 100%. Jadi auto renewal, kos pun kerajaan absorb untuk rakyat Malaysia. Sekali lagi, My Digital ID ni sama ke dengan Padu? I think perbandingan yang utama lah, yang yang pengguna pun boleh nampak adalah untuk mendaftar My Digital ID, kita tidak perlu maklumat peribadi yang lain lah, macam pendapatan apa semua tak ada. Macam kan? Ini adalah untuk identiti sahaja. Macam saya kata tadi, identiti 3 perkara, nama, IC dan juga biometrik, itu saja. Bagaimana Cik Mirza melihat My Digital ID ini akan menjadi satu catalyst kepada perkembangan pertumbuhan ekonomi digital negara? Okey. Dalam dunia digital, sistem digital sudah wujud sekarang ni. Okey. Di dalam dunia digital, satu-satunya the so-called missing link atau jurang di dalam dunia digital adalah mengetahui siapa yang menggunakan perkhidmatan digital itu. Jadi dengan adanya My Digital ID, dia melengkapkan. Okey, jadi apakah implikasi dia? Apakah implikasi dia dengan kedatangan My Digital ID? Jadi macam saya kata tadi, macam perkhidmatan kerajaan. Kalau perkhidmatan kerajaan ataupun saluran kerajaan untuk ditujukan kepada rakyat Malaysia secara online dengan menggunakan My Digital ID, kerajaan mempunyai keyakinan itu memang rakyat Malaysia. Jadi in terms of digitalization going forward, bantuan kerajaan contohnya dapat disalurkan tepat kepada seseorang itu sendiri. Jadi sebab kepenggunaannya melalui telefon bimbit dan satu CJ digital kepada satu telefon bimbit kepada satu orang sahaja. Jadi apa-apa perkhidmatan ataupun saluran kerajaan boleh diberi tepat kepada setiap individu. Kita boleh akses apabila kita berada di luar negara? Boleh. Dengan telefon bimbit kita? Boleh. Tak ada masalah. Janji ada internet lah. Janji ada internet. Mana tahu kita travel nak buat bayaran tertentu, tak sempat nak balik, lambat nanti dah dia deadline dan sebagainya, boleh lah, tak masalah. Boleh, tak ada masalah. Sekali lagi, bagaimana juga pihak kerajaan untuk menggalakkan pendaftaran lebih ramai lagi, kerana kita mahukan satu pool yang besar, baru kita nampak keberkesanannya. Cik Mirza kan? Betul. Dari segi pendaftaran, kita tahu rakyat akan bertanya apakah benefit manfaat pendaftaran. Strategi kita untuk meningkatkan pendaftaran adalah menggunakan dia panggil kes kepenggunaan. Contohnya JPJ. Sebab JPJ mempunyai 10 juta active member. Sebab sekarang ni pun lesen pun tunjuk dekat aplikasi JPJ. Okey. Kita sudah bekerjasama dengan JPJ. Selain daripada itu, apa-apa aplikasi kerajaan yang bermanfaat kepada rakyat, bukan sahaja JPJ, TMB, buat pasport, kan? Buat pasport semua, jadi IC. betul. Sama juga dengan sektor kerajaan. Bayar bil. Betul, bil. Apa tu kita panggil PBT, PBT, IWK dengan pihak Selangor misalnya kan, dengan pihak PDRM pun untuk membayar saman apa semua ni, kita bekerjasama dengan PDRM. Jadi kita akan memacu pendaftaran melalui kes kepenggunaan. Di samping itu, saya pun boleh mention di sini juga dengan pihak perbankan tadi. Jadi dengan pihak perbankan, dengan 16 bank sudah committed untuk integrasi dengan My Digital ID, kita semua mempunyai account bank. Dan insya-Allah pada hujung tahun ni kita akan nampak number pendaftaran akan bertambah. Adakah kita perlu gunakan kata laluan bank yang kita sedia ada ataupun add on dengan My Digital ID? Macam mana mekanisme dia? Untuk pihak perbankan, buat masa ini kita membagi option sebagai lot masuk alternatif. Okey. Lot masuk alternatif. Tetapi lagi ramai pengguna My Digital ID,
dan eventually lagi ramailah yang akan menggunakan log masuk My Digital ID untuk aktiviti perbankan. Dan kita berharap apabila sudah mencapai satu number tertentu, pihak bank akan membuatnya menjadi log masuk tunggal. Okey. Akhir sekali, Cik Miza, mungkin ada pesanan kepada rakyat kita yang di luar sana yang mendengar perbincangan kita agak jelas pencerahan daripada Cik Miza yang mungkin masih was-was, masih 50-50, masih orang kata pun nantilah lambat lagi kerajaan nak orang kata pun wajibkan dan sebagainya, kerana ini secara sukarela dulu kan. Jadi mungkin pesanan kepada rakyat Malaysia. Okey, pesanan saya kepada rakyat Malaysia adalah untuk segera berdaftar dengan My Digital ID. Ini adalah kerana My Digital ID ini adalah hak anda. Bila dimasukkan dalam hak anda semua adalah ini menunjukkan ialah ada satu identiti anda yang sah di dalam talian yang telah disediakan oleh pihak kerajaan. Rebutlah hak ni, register. Kita pun tak nak orang lain menggunakan hak kita. Jadi ini adalah untuk kemakmuran rakyat dan keselamatan rakyat secara dalam talian. Dan itu saya gesalah untuk rakyat Malaysia supaya segera mendaftar. Menarik. Walaupun tak ada deadline kan. Orang Malaysia ni ada deadline baru dia berbusu-busu. Itu kebiasaannya. Ya, itulah kebiasaannya. Sebagai orang macam Cik Miza ni pening kepala nak layan. Sebab tu saya kata change management tu yang paling kritikal. Terima kasih Cik Muhammad Miza Muhammad Noor, Ketua Program Eksekutif My Digital ID. Sinar Berhad, kita berbicara My Digital ID, aplikasi digital tunggal kerajaan. Jadi itu saja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.